Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini khas untuk anak-anak tingkatan 5 2020. Jadi saya akan membawakan kepada anda untuk PDPC sempena PKPB Selangor ni. Jadi untuk minggu yang ke-6 kita akan membawa dengan revisi gemilang 2020. Jadi modul ni, modul revisi gemilang pendidikan Islam kertas 1 dan juga kertas 2 yang dibuat ni oleh guru-guru cemerlang negeri Selangor bagi memudahkan pelajar-pelajar untuk lulus. Jadi kat sini walaupun demikian dia hanya menekankan agar lulus, tetapi kat situ dia akan memudahkan untuk kita menguasai soalan-soalan yang mudah. Jadi yang pertamanya kita lihat pada bidang akidah. Bidang akidah tajuk-tajuk yang ditekankan kat sini ialah mengikut tingkatan. Yang pertama, kita lihat kat sini akidah. Padankan istilah dengan pengertian yang diberikan dan menyebutkan Allah dengan suatu pada zat, sifat dan af'al. Okey, apa dia menyebutkan Allah Ta'ala? Jadi kat sini pelajar boleh nampak dah. Ini ialah syirik. Tidak percaya Allah SWT dan ingkar Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya pada Allah. Siapa tak percaya? Jadi sudah pasti jawapannya ialah kufur. Keluar daripada agama Islam. Bila sebut saja keluar pada agama Islam, ini adalah merujuk kepada riddah ataupun murtad. Yang keempat, kepercayaan karut yang bertentangan dengan syariat Islam. Dia kepercayaan karut tapi dan bertentangan dengan kepercayaan Islam. Dia bukan perkara Islam pun, tapi dia ada dalam orang Islam. Orang Islam buat. Jadi bila orang buat kepercayaan karut ni, perkara tersebut kita panggil sebagai kurafat. Ilmu dengan bantuan syaitan bertujuan memudaratkan manusia. Jadi sudah pasti itu ialah sihir. Dan yang keenam, berpura-pura beriman hakikatnya kufur. Ini ialah nifak. Ataupun kalau orang tu, kita panggil orang tu munafik. Sifatnya nifak, orangnya munafik. Baik, itu perkara yang membatalkan iman. Jadi pelajar mesti ingat, kita lihat kepada perkataan yang dihitamkan, menyekutukan Allah. Kita dah tahu dah apa dia. Bila sebut tidak percaya pada Allah, okey, kufur. Keluar Islam atau sudah pasti riddah. Kepercayaan karut bertentangan dengan syariat, kurafat. Ilmu bantuan syaitan, sihir. Berpura-pura beriman, nifak. Kita dapat kat situ dah. Yang keduanya kita lihat kepada dosa-dosa besar. Baik, dosa-dosa besar kesalahan yang dikenakan hukuman di dunia dan azab di akhirat. Kita lihat yang dihitamkan, kesalahan, hukuman dunia, akhirat. Apa agaknya? Kesalahan pastinya dosa besar. Kesalahan tidak diberikan hukuman di dunia ataupun di akhirat. Dia kesalahan tapi dia tak disebutkan dalam Al-Quran. Kat situ dosa kecil. Tuduhan tanpa bukti. Kita panggil apa? Tuduh orang tapi bukti tak ada. Fitnah. Mengata seseorang semasa ketiadaannya. Orang tu tak ada. Jadi mengumpat. Hubungan sejenis lelaki dengan lelaki. Lelaki dengan lelaki kita panggil apa dia? Liwat. Liwat ada sini. Hubungan sejenis perempuan dengan perempuan, musahaqah. Kena hafal istilah ni. Jadi pelajar kena hafal istilah musahaqah. Persetubuhan haram tanpa ikatan sah, zina. Melakukan suatu untuk kepentingan diri sendiri. Dia buat suatu untuk kepentingan diri sendiri. Apa ni? Macam-macam jawapan boleh ni. Berbohong ke menipu? Melakukan suatu. Jadi
menipu. Kalau perbuatan, menipu. Tidak bercakap benar atau menyusahkan orang lain. Itu ialah berbohong. Perkataan bohong. Minuman yang memabukkan yang boleh menghilangkan kewarasan akal, arak. Bahan yang menghayalkan dan menghilangkan daya fikir. Bahan kita letak dadah. Kalau minuman, arak. Perbuatan memisahkan roh daripada jasad sendiri, membunuh diri. Kita dapat dah. Okey, pelajar-pelajar boleh fokus. Fokus. Jadi boleh hafal, boleh tengok. Okey, kita lihat akidah tingkatan 5. Kumpulan yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta menolak bid'ah. Kumpulan berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta menolak bid'ah. Itu jawapan dia ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Golongan yang bercita-cita menjadikan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Bercita-cita dia nak jadikan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Okey, kat situ apa? Syiah ke Khawarij? Okey. Jawapannya ialah putu. Cari. Okey, saya pun hold dulu sebab saya nak lihat pelajar jawab apa sebelum ni. Okey, yang kedua penyokong. Yang pertama, golongan nak menjadikan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Yang kedua, penyokong Sayyidina Ali menentang Muawiyah tetapi menolak majlis tahkim. Apa dia? Khawarij ke Syiah? Jadi kedua-duanya ada berkaitan dengan Sayyidina Ali. Okey, yang pertama tadi tu golongan yang bercita-cita menjadikan Sayyidina Ali sebagai khalifah ialah Syiah. Penyokong Sayyidina Ali, dia penyokong Sayyidina Ali tetapi menentang Muawiyah, tidak menerima majlis tahkim, Syiah. Okey, yang keempat, ajaran yang didakwa Islam hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran, jadi ajaran sesat. Membenarkan dengan hati, mengucap dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota. Iman. Nombor 5 tu ialah iman. Yang keenam, berasa gembira dalam melakukan ibadat, sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredaan Allah dan Rasulnya. Ini ialah kemanisan iman. Okey, pelajar boleh fokus, boleh ingat. Okey, kita lihat ibadah tingkatan 4. Okey, ibadah tingkatan 4. Mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu. Baitullah tu yang petak 4 segi itulah, yang warna hitam. Okey. Kita sebut Kaabah. Jadi kat situ ialah tawaf. Berada di padang Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Wukuf. Berulang-alik dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Okey, itu namanya sa'i. Yang keempat, amalan dalam ibadat haji jika tertinggal salah satu hajinya tidak sah. Rukun haji. Okey, amalan yang wajib dilakukan dalam ibadat haji jika tertinggal salah satu hajinya sah tetapi dikenakan dam. Wajib haji. Keluar daripada ihram haji atau umrah. Tahallul. Nombor 7, sempadan tempat atau masa untuk berniat ihram haji atau umrah. Miqat. Tempat untuk berniat namanya miqat. Miqat ada 2. Satu, miqat masa ataupun zaman. Satu lagi ialah tempat makan. Tempat tu bahasa Arab panggil makan. Bukan suruh korang pergi makan. Korang pergi makan pula. 8. Barangan bernilai yang dijadikan cagaran untuk mendapat pinjaman. Gadaian. Yang ke-9, perjanjian untuk memiliki manfaat dengan bayaran sesuai. Apa ni? Perjanjian untuk memiliki manfaat, sewa. 10. Menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan memutuskan urat halkum dan urat marik dengan niat kerana Allah. Menghilangkan nyawa binatang halal makan. Ini ialah sembelihan. 10. Penyembelihan binatang ternakan Al-An'am kerana menyambut bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Akikah. Okey, jadi pelajar boleh hafal, tengokkan perkataan yang hitamkan tu apa jawapan. Bila sebut ni, ini ialah pengertian bagi istilah tersebut. Seterusnya kita lihat ibadat tingkatan 5.
Ni ibadat tingkatan 5. Lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Lamaran lelaki kepada perempuan untuk dijadikan isteri. Jawapan dia ialah meminang. Bawah tu. Beristeri lebih daripada seorang tapi tidak lebih daripada 4 orang pada suatu masa. Ini adalah poligami. Mana ada? Bawah jawapan dia. Nombor 3, perceraian suami isteri dengan lafaz khuluk dengan bayaran tertentu. Tebus talak ataupun kita khuluk lah. Ada perkataan khuluk, lafaz khuluk. Seterusnya, sumpah suami yang disertakan dengan laknat daripada Allah untuk menafikan nasab. Laknat, li'an. Sumpah suami maknanya dia li'an lah. Nombor 5, pembatalan perkahwinan dengan kuasa kadi. Bila sebut saja kuasa kadi, fasah. Pembatalan perkahwinan dengan kuasa kadi disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad. Pembatalan kuasa kadi je, jawapan mesti fasah. Nombor 6, suami mengambil kembali isteri yang telah diceraikan dalam tempoh iddah. Rujuk. Mana jawapan rujuk ni? Okey, ada isteri tidak tunaikan kewajipan tanpa alasan yang dibenarkan syarak nusyus. Isteri tidak tunaikan kewajipan nusyus lah. Nombor 8, tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas berpisah daripada suami. Berpisah dengan suami. Kita panggil sebagai iddah. Bukan iddah tu nama orang. Dia sebutan Arab dia iddah. Okey, nombor 9, hak penjagaan anak. Hak penjagaan anak je hadanah. Suami menyamakan anggota isteri dengan ibunya atau mana-mana perempuan mahram baginya. Ini ialah zihar. Jangan keliru. Zihar ni bila suami menyamakan isteri. Itu zihar. Hadanah, penjagaan anak. Okey, jadi kita tengok yang bawah yang sini. Jawapan fasah. Fasah putus ikatan perkahwinan dengan kuasa kadi. Kuluk tebus talak, maknanya suami pulangkan balik mas kahwin. Li'an, sumpah suami. Zihar, suami menyamakan isteri dengan mak, anak. Hadanah, penjagaan anak. Meminang, lamaran. Iddah, tempoh tak boleh berkahwin bagi perempuan lepas diceraikan. Rujuk, suami ambil kembali isteri. Poligami, suami kahwin lebih daripada seorang, tak lebih 4. Nusyus, isteri ingkar kepada suami. Okey, baik. Jadi para pelajar harap boleh hafal istilah-istilah ni. Okey, seterusnya kita lihat akidah. Okey, kita lihat padankan istilah dengan jenis atau bahagian yang diberikan. Kita ada lafaz syirik, kita ada istilah syirik, kufur, riba, zina, tawaf, miqat, jamrah, mahar. Okey, apa jawapan yang sesuai? Yang pertama, kita lihat ifadah. Ifadah ni apa? Lepas tu kita ada ular. Ular ni apa dia? Sunat, wairul muhsan, aqabah, nikmat, zamani. Tadi saya sebut muhsan, kudum, wadak, makani, nasi'ah, usta, kafi. Ada lagi tertinggal ni. Musamma, alfat, jali, misil, hakikat. Okey, jadi ini sebagai latihan kepada pelajar. Jadi Ustaz harap dengan sedikit penerangan ni, Ustaz harap pelajar boleh buat revisi gemilang. Jadi selepas ni pelajar boleh rujuk kepada Google Form yang Ustaz sediakan dan Ustaz akan memberikan markah di atas jawapan pelajar. Jadi setakat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.